Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Akak. Okey, baru-baru ni kecoh tentang Abby Fana aka Kak Bet dah tak ada lagi pagi-pagi dekat radio. Ramai orang tanya-tanya, mentang-mentanglah Kak Bet tu di belakang rumah Kak, partner in crime. Ramai yang duk tanya Kak, pasal apa Kak Bet berhenti kerja? Manalah Kak nak tahu. Jadi, untuk menyelesaikan masalah semua orang yang tertanya-tanya rindukan Kak Bet tu, apa kata kita tanya Kak Bet sendiri. Jom. Seperti dijanjikan, ini dia tak lain tak bukan Kak Bet kita, Kak Abby. Assalamualaikum. Terima kasih Kak. Terima kasih sangat-sangat. Sebab Mas memang nak interview, nak tanya, nak korek rahsia, nak korek segala-galanya daripada Akak ni. Korek mata sudah. Okey Kak, kita straight to the point Kak. Ya. Ramai yang jumpa Mas. Ya, betul. Dia pada kata apa? Pasal apa Kak Bet tak ada dah? Wah, ingatkan dia tanya pasal Kak Bet lah. Dekat radio lah. Ingatkan tanya pasal pulut dakap. Pulut dakap cukup Kak. Cukup. Gerang. Alah, malunya Kak cakap macam tu. Lupa dah nak tanya apa. Kan. Dari mana ni? Mereka semua geng-geng pulut dakap ke apa semua mereka tu peminat Akak. Pagi-pagi mereka masuk dah kereta, mereka buka radio. Lepas tu sampai dekat office pun mereka tetap pasang. Kan sambil-sambil buat kerja tu mereka duduk dengar suara Kak Bet lah. Jadi mereka kata, buka-buka tak ada, buka-buka radio tak ada. Jadi mereka rasa macam, mana? Awak menghilangkan diri, berhenti kerja ke apa? Cuba Kak tolong explain sikit. Saya cakap berhenti kerja. Tu dia. Sebenarnya ramai juga yang anggap macam tu. Sebenarnya kontrak saya tidak disambung. Sebagai vendor, bila vendor ni kita pakai kontrak. Setahun, 2 tahun. Jadi Akak selama ni Akak kerja based on kontrak. Kontrak, ya. Kontrak. Jadi sebenarnya kontrak dah. Kontrak dah. Finito. Wah, tamat. Macam tu. So kontrak dah habis, bila dah habis tu Akak tak boleh kerja ke? Depa berhentikan Akak ke? Macam mana Kak? Tak faham. Jiran di belakang rumahku ni tak sayang mulut nampaknya ya. Dah, bukan apa, confused. Nak tahu juga kalau kontrak habis sambunglah. Macam tu lah kan. Dia kontrak ni, dia punya antara ciri-ciri kontrak ialah apabila salah satu pihak tak nak sambung. Kalau syarikat kata, okey kita tak sambung lagi lah kontrak awak. So, yang sini tak boleh buat apa. Sama juga kalau yang sana kata kita nak sambung. Tapi yang sini kata, tak nak. Jadi ni salah satu lah. Adakah Akak yang tak mau sambung ke macam mana? Kalau sejujurnya, syarikat yang tak nak sambung kontrak. Dan sebenarnya, ni sekadar nak berkongsi lah, dah kan Mas Pulut Dakap tanya kan. Cukup Kak. Menang nombor 2 Kak. Bangga sangat. Lihatlah dunia. Okey, sebenarnya kalau nak ikut perancangan, terdetik di dalam hati. Bila usia 55, Kak Beda ni nak berundur diri lah. Lambat lagi 55 tu? Tahun ni, 2021. Akak bukan 45. I love you, Mas. I love you very much, you know. Much. 55 tahun ni, 55. Habis tu kita pakai Laura kan? Nampak tak? Kenapa dapat sebaya Kak? Of course. Okey, so memang terlintas di hati nak berundur untuk berlaluan lah kepada orang lain bila usia 55. Tapi nampaknya terawal satu tahun lah. Semuanya dah diatur oleh Allah kan. Jadi bila diberitahu kontrak tak sambung, of course lah sedih kan. Sedih. Tapi at the same time, kita reda lah. Mungkin Allah nak suruh kita buat benda-benda lain ke, kita tak tahu kan. Kak. Awak mereka nak hak muda-muda saja ke? Soalan panas. Mereka tak tahu Kakak muda lagi. Lapik-lapik. Itulah cik tak tahu nak buat lagu mana. Tapi yang pastinya, kalau tengok daripada pengalaman lalulah, macam mana kawan-kawan kita lepas seperti Salih Yaakob, SY, KE, Krail, bila tiba masa dan ketika pihak syarikat merasakan bahawa kena ada pembaharuan. Pembaharuan. Jadi dia perlukan orang baru untuk ambil alih lah. Supaya dia berikan aura yang berbeza. Lainlah konten dia pun berbeza lah, tak sama. Tapi bagi secara peribadilah kan, dan pribadi, Mas rasa macam tak adil lah bagi kami peminat dan kami yang mendengar.
Kan kami yang mendengar radio. Memang Kan lah. kita yang dengar Kak. Jadi kita pendengar, kita ada pilihan kita yang tertentu. Jadi bagi Mas kan, siapa-siapa yang melepaskan akak lah kan, melepaskan satu mutiara, sebutir mutiara yang susahlah nak cari pengganti yang macam Ebi Fana. Oh, itu dia macam dapat award pula. Betul tak Kak? Tak tahulah secara peribadi akak rasa adil ke bagi pendengar akak? Macam Kak Amy tak boleh cakap bagi pihak pendengar, tapi kalau tengok daripada IG tu ramai yang menzahirkan rasa kehilangan lah. Tapi itu lumrah kehidupan lah Mas, nak buat macam mana kan? Akan ada nanti lapisan generasi yang lain akan ambil alih, macam tu lah. Jadi akak bersama dalam dunia radio ni dah berapa lama Kak? Kalau radio sebagai penyampai 20 tahun. 20 tahun Kak? Ya, 20 years. Wah, lama tu. Berkurun lama. Jadi maksudnya dipendekkan cerita yang tidak begitu panjang ini. I like you Mas, I like you. Tak, maksudnya pendek juga yang dapat nama. Okey, pendek kata walaupun kontrak akak tak disambung, akak punya hasrat sendiri untuk berundur diri dari dunia tu ketika umur 55 macam tu. Macam tu lah lebih kurang. Oh, jadi maksudnya just nice lah. Actually macam ni, lebih kepada di tempat yang sama. Kadang-kadang kan kita kena berhijrah kan. Mungkin kita buat benda yang sama tapi dalam suasana yang berbeza, treatment yang lain, konten yang berbeza. Tukar angin, betul. Kadang-kadang bosan. Bukan buang angin ya. Tukar angin. Buang angin. You. Yang tak Itulah jiranku ya. Jadi setelah 20 tahun bercakap dalam studio tu seorang ke Kak kan? Seorang. Mula. Setelah bercakap seorang selama 20 tahun. Jadi Mas kadang-kadang wonder juga, ada tak Kak terbangun-bangun pagi, Lala, sila ada guna suara DJ, sebab suara DJ sebenarnya lain kan Kak kan? Kalau kita bercakap biasa lain, kalau kita nak projek suara untuk bekerja apa semua lain. Ada tak Kak tiba-tiba tersedar dari bangunan? Ya, tersyashul. Ada tak rasa? Kadang-kadang. Ada. Itulah dia cakap, Mama ni kat radio ke? Dulu. Begitulah keadaan dia. Yelah, tapi 20 tahun takkanlah senang-senang nak lupa. Of course, banyak-banyak pengalaman. Ada tak akak bangun-bangun pagi lepas tu nak siap-siap daripada kerja ke? Itu tak ada lah. Cuba sekarang ni nak kena atok balik masa. Cuba juga disiplinkan diri. Okey, pukul 9, siap. Pukul 10, kuda-kuda dah masuk office. Buatlah kerja apa yang kita buat sekarang ni kan. Masa akak masih bekerja dulu bertugas, ramai juga tau yang cari Mas untuk nak dapatkan kerjasama akak lah. Kok jadi macam panel untuk bercakap, untuk jadi tetamu jemputan apa semua. Tapi akak busy sangat. Jadi sekarang ni, maksudnya kalau ada lah orang ni, bolehlah panggil akak nak akak busy sangat. Boleh je, siapa-siapa nak melamar melamar job lah, bukan melamar tu. Relate. Job. Boleh lah, macam cumanya sekarang ni kita terikat dengan PKP kan. Memang ada niat. Kalau misal kata saya dah kurang sikit dengan radio ataupun dah tak ada lagi dalam radio, I want to give back to the society. Apa pengalaman akak yang akak boleh kongsi sepanjang 20 tahun akak menjadi juruhebah? Juruhebah ke Kak? Awak macam usku sangat. DJ ya? Penyampai radio. Okey, sebenarnya istilah ni pun memainkan peranan tau Mas. Dulu kita panggil juruhebah. Okey, lepas tu panggil DJ. Lepas tu panggil RJ. RJ maknanya radio jockey. Kan? Okey, DJ kan disc jockey. Selalunya kat ini kat kelab-kelab apa semua kan. So bos kata tukar RJ. RJ tu apa? Radio jockey. Okey, fine. Lepas tu kami jadi penyampai radio. Okey, penyampai radio. Yang terakhir ni personality. Personality radio, I like. Sebab kita perlu juga expose ke social media. So dia tak boleh cakap lah penyampai radio. Dia kena jadi personality. Sebab dulu radio hanya didengar. Sekarang ni radio orang dengar dan orang tengok live. Betul. Personality radio kita. Sebenarnya ada banyak pengalaman pahit, manis, gembira. Tapi saya seronok. Secara totalnya saya seronok. Cumanya yang antara dilema, bukanlah dilema yang menyesakkan dada ke apa, tak. Okey, contoh kalau ada pendengar dia hantar WhatsApp kan. Kak Bet, mainlah lagu best-best. Lagu best-best tu lagu apa? Jadi
ini antara dilema kita nak puaskan hati pendengar macam mana. Mainlah lagu best-best. Mungkin lagu tu best untuk saya tapi tak best untuk anda kan. Okey. And then lepas tu seseorang akan cakap Akak, janganlah main lagu-lagu slow. Mainlah lagu rancak sikit. Nanti ada orang tanya, ada orang hantar WhatsApp, Kak, awak lagu rancak-rancak, main lagu sedih, saya baru je break up. Nampak? Dia dah sedih, dah break up dan lagu sedih. Maksudnya satu session akak dekat radio tu akak kena jalankan berapa juta lagu untuk memenuhi permintaan orang ramai. So jadi ada lagi tak Kak apa pengalaman yang menyedihkan ke, yang Kak tak suka ke? Masa mula-mula lah saya disunting. Disunting oleh Sinar pada tahun 2006. Masa tu kira macam wah, tong perhatian. Ibu Fana dan juga Halim Osman. Ibu Fana dan Halim Osman akan masuk ke Sinar. So macam tu kira macam lah kan. Tetapi pada permulaan tu saya tak happy ya. Sebab kita tak biasa kan. Macam ibarat kita masuk ke rumah orang, kita kena sesuaikan dengan suasana tu. Agak rasa tertekan juga apabila talk set. Talk set adalah ruang untuk penyampai bercakap. Selalunya kita cakap, okey, anda bersama lagi bersama saya, Ibu Fana. Rindu tak? Saya tak boleh cakap lebih daripada 30 saat. Lepas tu, saya kata 30 saat nak cakap apa? Most 45 seconds. Daripada pemerhatian mereka, berpandukan apa yang berlaku kat luar negara lah. Kita kan banyak kan kita merujuk pada yang luar negara. Kiranya orang punya ketahanan mendengar tak boleh lebih daripada 1 minit. Maknanya lepas 1 minit tu macam orang dah whatever. Kau macam tu lah. Okay. So daripada dulu THR memang orang dah tahu dah. KB punya Istimewaan. Ialah kan. Memang content. So masa tu rasa stress jugalah sebab 45 seconds saya nak cakap apa. Paling-paling pun boleh cakap okey, pandu dengan cermat dengan lagu. Selalu macam tu lah kan. So and then of course persoalan juga tanya, dan kenapa ambil I kalau I banyak cakap tapi tak boleh cakap banyak. Setelah beberapa tempoh tu saya teruskan juga. Buat juga. Kena bagi amaran juga. Serius Di set panjang sangat, talk set panjang sangat. So, saya buat juga panjang sangat talk set. Tapi orang lain suka bercakap. Dia memang suka dengar orang bercakap. Betul. Tapi tak adalah panjang sangat-sangat lah. Okey, macam THR dulu, kita punya pendengar lain. Kita punya pendengar adalah pendengar sangat setia. Setia gila-gila punya setia. THR. Jadi dia suka. Cakaplah apa pun dia macamnya. Ya ke? Lah macam tu lah. Tetapi ketahanan mungkin untuk pendengar radio lain, dia agak short lah. Okay. Tapi as time went by, kita rupanya diorang suka. Sampai kita dapat feedback, pendengar kata, kalau setakat lagu, saya boleh main aja lagu. Dengar kat apa-apa? YouTube ada. YouTube ke apa-apa dengar kat mana? Dekat Spotify. Kan boleh dengar macam tu kan. Kata the reason why kita dengar radio sebab kita nak dengar personality tu bercakap. Personality radio bercakap. So itulah fasa yang agak sukar, dan to be honest sampai terlintas di fikiran nak berhenti. Susah tak nak. But I feel like tersekat. Kreativiti pun tersekat. Exactly. Tersekat dan I pun tak happy kerja. So what's the point? Hampir-hampir masa tu. Tapi masa tu ingat tak Acik dekat rumah kan. Acik kata sabarlah. So memang betul lah, berpandukan nasihat dia, sabar. So as time went by, then diorang realise feedback dapat, pendengar suka nak dengar kita bercakap. Kita celoteh, tak adalah panjang berjela sangat, tapi cukup untuk macam tambah perisa deria halua telinga mereka kan. Contohlah. Akak pandai menyusun ayat, akak pandai berkata-kata, dan akak mempunyai personality yang menarik. Akak tak nak mungkin terima tawaran kalau ada TV panggil untuk jadi pengacara apa-apa ke? Actually kan, antara benda yang KB sangat suka ialah interview. Memang forte lah tu. Your cup of tea. KB mungkin ada minda inquisitif lah. I nak tahu kenapa benda tu yang tu. Tak kira lah sama ada dari aspek agama ke, aspek ekonomi ke, keuangan ke, environment ke. Memang suka nak tahu, suka nak bertanya. So memang passion tu memang ada kat situ lah.
Cuma yalah kita faham dalam industri kita kat Malaysia ni tak macam kat US. Okey, ada benda kita boleh ikut mereka, ada benda kita tak boleh ikut mereka lah. So antara benda yang kita boleh ikut tapi kita tak nak ikut ialah kat sana dia lebih lama orang tu lebih dihargai. Kita tak nak cakap nanti macam kita amboi nampaknya macam perasan je. Macam tu kan. Tapi di sini tak begitulah. Dia akan nak yang baru lagi, which is yalah masing-masing lah kan, semua tak sama. Tapi rasanya katalah akak tak terima tawaran-tawaran untuk macam jadi talk show ke apa semua. Siapa sokong kalau akak kata akak patut buat talk show akak sendiri dalam YouTube, betul tak? Tak dengar apa-apa pun, tak jawab pun. Okey, sebenarnya terfikir juga. Oh, ya? Ada dah Mas cakap macam ni kan, lagi bersemangat akak kan. Mana tahu ada rezeki kan. Sebab ramai yang di luar sana yang diakui diorang tambah-tambah time PKP ni, diorang ketagihkan something yang untuk apa orang kata menjadi minyak pelincir. Minyak pelincir ke tak kena tak? Macam jadi apa? Makanan macam vitamin untuk hidup. Suplemen ya. Jadi mungkin daripada kata-kata akak ke, mungkin dari segi petua akak ke, apa yang akak dah buat 20 tahun ni, akak visualizekan melalui konten dalam YouTube dan boleh menjadi makanan dan vitamin orang yang rindukan akak selama ni. Ambo ayat power kau main lagi kan. Boleh tak? Betul tak kak? Ataupun akak ada plan lain selepas ni? Setakat ini kalau daripada dorongan kawan-kawan, masuklah Mas juga. Dia kata akak kena buat something so that masih lagi in touch dengan pendengar kan. So at least tak putus lah kita punya ukhuwah tu kan yang terjalin tu kan. Dan manalah tahu menerusi konten-konten itu dapat perhatian, dapat beri kesedaran, bagi motivasi, inspirasi ke apa kan. So why not? Teruskan je. Maknanya kita tak adalah terikat macam mana kita kerja. Sekarang ni akak lebih bahagia ke atau akak rasa rindu ke? Akak rasa macam mana? Okey, tipulah kalau cakap tak rindu kan. Sebab kita dah ada 20 tahun. Kita dah ada bonding dengan pendengar, lepas tu dengan copong kan. Jadi benda tu kita dah lakukan selama 20 tahun. Of course kita akan terasa. Cumanya KB pun faham apa itu redha. So redha maknanya you kena move on. Nak buat apa? Next nak buat apa kan. Sementara saya belum nampak betul-betul exactly, mungkin juga bagus kita buat freelance. Bukan free Faham tu. Habis akak pun terasa ni. Saya free. Freelance. Habis tu buat drama tak pernah jemput akak kan? Dah banyak kali cakap kan. Akan datang. Featuring kan. Baiklah. Jadi sekarang ni kita dah dapat jawapan daripada Kak Bet. Kak Bet bukannya melarikan diri. InsyaAllah Kak Bet akan comeback. Yes. Kak Bet akan kembali comeback dengan mungkin pelbagai lagi idea dan juga cara untuk berinteraksi terus dengan pendengar-pendengar dan peminat Kak Bet. Kita terima kasih kerana Kak Bet sudi share perasaan macam mana Kak Bet sedih apa semua sebab meninggalkan dunia Kak yang selama 20 tahun. Bukan. Inilah jiranku, okey? Inilah jiranku. Betul terang lah. Betul. Tapi kan Kak Ibi, honestly, kan, Kak Ibi sangat happy, sangat bersyukur. Kak Ibi pernah sebut, saya sangat bersyukur Allah hadirkan saya dengan orang baik-baik. Mas jiran belakang rumah baik, baik, Amin baik, Sally baik. Kawan-kawan sekitar kawasan perumahan kita ni semua baik-baik kan. Dan akak pun adalah pengerusi untuk satu ukhuwah muslimat yang di sekitar perumahan kami ni, kejiranan kami ni. Jadi banyak dah jasa-jasa daripada Kak Bet dan juga kawan-kawan yang dalam satu ukhuwah untuk masyarakat kat sini. Jadi akak memang masih ucapkan terima kasih banyak pada akak dan kita sama-sama doakan Kak Bet pintu rezeki terbuka luas untuk Kak Bet terus menyemarakkan dunia dan juga info-info yang berkesan akak boleh
share bersama dengan pendengar dan peminat akak. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Mas sudi menemubual akak. Terima kasih semua kerana sudi menonton. Kalau anda nak lagi akak interview Kak Bet ataupun nak kami buat konten lagi bersama, sila komen di bawah. Dan jangan lupa Kak subscribe. Siapa Kak subscribe? Siapa ni Kak? Channel? Mazmini Femina. Okey. Jangan lupa follow IG Kak Bet. Ada disertakan di bawah. Dan kalau ada sebarang pertanyaan sama ada perniagaan ke apa yang nak berurus dengan Kak Bet, kita juga sediakan Facebook, IG dan juga email Kak Bet di description. Okey? Okey. Terima kasih Mas. Terima kasih Kak. Bye. Assalamualaikum. Laura sesungguhnya Anda cantik.